Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung lagi muzakarah kitab Matan Safinatin Najah, dan telah kita sampai pada perbahasan menanam mayat, mengkebumikan mayat. Faslun aqallul qabri hufratun taqtumu raihatahu wa taharusuhu minas siba'. ويوضع خده على التراب ويجب توجيهه إلى القبلة. Sekurang-kurang perkebumian, sekurang-kurang dafan ialah hufratun. Kita kena buat satu lubang yang taqtumu raihatahu, menutup, menghalang bau si mayat, wa taharusuhu minas siba', dan menjaga si mayat daripada binatang buas. Itu matanya. Syarahannya ialah sekurang-kurang dafan yang menggugurkan fardu kifayah bagi pihak kita ialah satu lubang yang mampu menutup bau si mayat selepas mana kita kambus dengan tanah. Kita buat satu lubang, kambus dengan tanah, bau si mayat tu bila mana dah hancur, tidak dapat dihidu daripada atas. Itu cukuplah tu. Wa taharusuhu minas siba', bukan itu sahaja, malah kena boleh memeliharanya daripada siba', binatang buas, harimau ke, beruk ke, binatang serigala ke. Kita boleh jaga si mayat itu daripada digali oleh binatang buas. Digali kemudian dimakan oleh binatang buas, kena dalam jugalah, supaya tidak mampu digali oleh binatang buas dan dimakan oleh mereka. Jadi berdasarkan dua perkara yang kita sebut itu, pertama mesti menutup bau si mayat, yang kedua mesti pelihara si mayat daripada dapat digali dan dimakan oleh binatang buas. Maka tidak memadailah kalau kita buat binaan di atas kubur walau sedangkan masih boleh digali. Kita buat binaan di atas kubur, tapi binaan sebegitu tu mampu lagi digali, dirobohkan oleh binatang buas. Tak, ketika itu tidak memadai. Okey, kalau bau dan juga memelihara si mayat daripada dimakan oleh binatang buas tidak dapat dicapai kecuali dengan buat binaan di atasnya, maka buat binaan di atas kubur itu wajib. Wa akmaluhu qamatun wa bastah. Kesempurnaan bagi dafan ialah qamah wa bastah. Qamah ni kita berdiri, seorang lelaki ataupun perempuan yang mu'tadil. Sebut kat sini rajul. Maksudnya rajul ni bukan qaid, sama ada lelaki ataupun perempuan, yang pentingnya dia tu mu'tadil, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah. Itu qamatun wa bastah. Wa bastah diangkat tangan dia. Jadi setinggi itu seorang lelaki yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, iaitu sederhana tinggi, dia berdiri dan dia angkat tangannya. Sampai mana tercapai tangannya, sampai situlah kita kena gali. Itu yang paling sempurna lah, tak wajib. Yang wajib tadi, yang atas tadi tu, walaupun tak tinggi sangat, walaupun tinggi ikutlah, yang penting dapat menutup bau dan juga melindungi daripada dimakan daripada binatang buas. Lepas tu yang bawah ni wa akmaluhu, akmal ni sunat kita buat. Jadinya qamatun wa bastah. Qamatun wa bastah. Wa bastah tu dia angkat tangan dia sampai ke atas, jadi setinggi itu. Lebih kurang berapa hasta? Lebih kurang 4 hasta setengah lah. Kalau kita kira dengan hasta, kita ukur dengan hasta tangan manusia yang mu'tadil. Cuma sunat juga kita tambah tingginya dan lebarnya, sekadar boleh masuk orang yang nak masuk ke kubur, menolong untuk masukkan si mayat ke dalam lahat, menanam si mayat dan sebagainya. Jadi kita perluaskan sikit kubur, kita tinggikan sikit kubur, supaya orang yang turun itu nak bantu si mayat untuk ditanam mudah untuk berurusan, buat kerja dalam kuburan begitu. Okay. Budak kecil, budak besar sama je. Aqallul qabri dia sama, wa akmalul qabri pun sama. Lepas tu perkara yang disunat pun sama juga, sama ada kecil ataupun besar.
Kemudian dibincangkan tentang cara nak tanam. Sama ada dengan lahad ataupun dengan asyaq. Okey. Kita sebut tanam di dalam lahad lebih baik daripada tanam di dalam syaq. Itu kalau tanahnya tanah keras. Kalau tanahnya tanah lembut, gali-gali jatuh balik tanah, gali-gali terjatuh balik tanah. Tak. Ketika itu moleknya kita guna syaq. Apa dia lahad, apa dia syaq? Lahad ialah lubang yang kita buat di bawah di dinding kubur, di dinding kubur yang menghadap ke kiblat. Cara dia lagu mana? Kita buat lubang, tak? Kita buat lubang tadilah satu qamah dan juga satu bastah. Tinggi lebih kurang 4 hasta setengah. Lepas kita buat lubang tu, contoh ke arah depan saya ni kiblat. Ke dinding yang menghadap ke kiblat tu, kita buat lubang lain kat dinding tu. Kita buat lubang lain di tepi dinding tu, supaya kita boleh masukkan si mayat ke situ. Lepas kita masukkan si mayat kat situ, kita halang sikit dengan labinah ke, dengan batu bata ke, dengan tanah ke, dengan papan ke, supaya mayat tu tidak jatuh lah. Supaya dia menghadap ke kiblat, sebab dia mengiring menghadap ke kiblat. Okay, bila mana kita jatuhkan tanah daripada atas, tanah tu tak kena si mayat, sebab si mayat itu berada di lubang bahagian dinding yang menghadap ke kiblat. Begitu. Itu kita panggil lahdun. Lahdun ini syomel, molek, afdal kalau tanah tu tanah keras. Sebab kalau kita gali di dinding, kita buat lubang lain di dinding yang menghadap ke kiblat, tak? Kalau tanah keras, tanah tu tak terjatuh lah, kita memang boleh buat lubang molek syomel. Tapi kalau tanah keras, kita gali-gali tum jatuh tanah. Gali-gali jatuh tanah. Jadi macam mana nak buat lubang di tepi dinding tu untuk kita masuk ke semayat? Ketika itu kita berpindah kepada asyaq. Asyaq. Apa asyaq? Asyaq sama proses yang mula-mula perlu kita buat kubur, qamah wa bastah tadi. Kemudian di tengah-tengah kubur tu, kita buat satu kubur lagi, kubur kecil, satu ruang lagi, satu ruang lagi, satu kubur lagi untuk muat si mayat sahaja. Muat si mayat tu, si mayat itu mengiring menghadap ke kiblat. Lepas tu kita tutup bahagian atas dengan papan. Jadi bila mana kita jatuhkan tanah juga tak kena si mayat. Sebab apa? Sebab si mayat ada di bawah papan itu. Jadi ada dua lubang lah. Pertama lubang besar, lubang kubur besar tu. Lepas tu lubang kecil kita buat kat bawah tu. Petok juga. Tapi bukan di dinding kubur, tidak. Di bawah, di tapak kubur itu. Kita buat satu lubang lagi untuk masuk ke si mayat. Dan mesti mengiringkan si mayat ke arah kiblat lah. Itu boleh Okey. Jadi yang mana afdal, lahad ke asyaq? Ikut keadaan. Lahad afdal kalau tanah keras, asyaq afdal kalau tanah tidak keras. Wa yudau khadduhu ala turab. Dan disunatkan kita letakkan pipi si mayat itu di atas tanah. Jadi kena buka sikit kain kafan, tak? Biar dia punya muka ni kena tanah. Kalau macam nampak saya ingat lagu tu kena tanah, kita kan lagu ni tegak. Kalau kita nak kena tanah di sini, ni tanah. Jadi saya ingat lagu ni. Tak? Kalau nampak tak syamil, kita ambil lah labinah ni tanah jugalah. Ataupun batu-bata. Saya maksud dia tanah. Tanah kita letak kat sini, tanah yang tinggi sikit, supaya kepala dia rata, tegak. Jangan lagu ni saya ingat. Boleh. Ataupun kita kumpul tanah yang hancur tu, kumpul kat bawah dia punya kepala ni, sampai dia boleh letak elok-elok atas kepala, atas Allahumma salli atas tanah itu, Wa yajibu tawjihuhu ila al-qiblah. Dan wajib kita hadapkan dada dan muka si mayat ke arah kiblat. Tu mudahnya, wajib kita hadapkan si mayat itu ke arah kiblat.
mayat yang lagu mana? Mayat yang muslim. Kita wajib menghadap ke kiblat. Kalau mayat si kafir, kita sebut harus tanam mayat si kafir. Kalau muahad, kalau zimmi pula wajib tanam. Adakah wajib menghadap ke kiblat? Tidak. Yang wajib menghadap ke kiblat ialah mayat yang muslim, walaupun janin. Walaupun si janin itu dalam perut seorang ibu yang kafir, dengan syarat janin itu telah ditiupkan roh baginya, walaupun tidak ada harapan untuk hidup. Contohlah, seorang muslim lelaki kahwin dengan seorang perempuan yang kafirah, boleh kalau cukup syarat, Nasrani ataupun Yahudiyah. Okey, dapat baby itu dah 4 bulan lebih sikit dah mati dalam perut, dah ditiup roh dah, mati dalam perut, mok pun mati. Jadi kita nak tanam mok dengan baby. Tak, baby tu muslim ke kafir? Baby tu muslim. Sebab apa? Dia ikut agama ayah. Sebab agama ni dia ikut agama yang paling tinggi. Jadi seorang kafir kahwin dengan seorang muslim, mana tinggi? Muslim. Jadi anak akan follow kepada agama yang tinggi, iaitu agama muslim, agama Islam. Begitu. Jadi wajib ditanam dalam keadaan baby menghadap kiblat. Macam mana nak hadapkan baby ke arah kiblat? Dengan kita membelakangkan maknya daripada arah kiblat. Baby ni bila mana dia duduk dalam perut mak, mukanya menghadap ke belakang, mak dia tu. Dia tak menghadap ke depan, muka menghadap ke belakang ibu dia, mak dia. Jadi kalau kita nak hadapkan baby tu ke arah kiblat, tak. Mak dia tu akan membelakangi kiblat. Mak dia tu akan membelakangi kiblat. Maknanya kita hadapkan dada, kita menghadapkan belakang mak ni, kita menghadapkan belakang mak ke arah kiblat. Begitu. Automatik baby akan menghadap kiblat jugalah. Sebab apa? Sebab baby dalam perut dia menghadap ke belakang mak. Belakang mak menghadap kiblat, automatik akan keluar natijah baby menghadap ke kiblat. Begitu. Tak boleh muka mak menghadap kiblat. Kalau kita buat muka mak tu menghadap ke kiblat, maka baby akan menghadap ke belakang kiblat. Maka tidak boleh. Sebab kita dah tinggal satu perkara yang wajib, iaitu menghadapkan muka orang Islam ke arah kiblat ketika mati. Selesai. Yusannu, kemudian disunatkan kita letak si mayat itu di atas lambung kanan. Begini, atas lambung kanan, jangan atas lambung kiri. Makruh hukumnya kalau tidak ada hajat apa-apa. Lepas tu kita sandarkan muka si mayat dan juga kaki si mayat ke dinding kubur. Kita sandarkan muka si mayat dan juga kaki si mayat ke dinding kubur. Lepas tu bahagian tengah, iaitu bahagian perut, bahagian dada, bahagian perut ni kita buat lengkung sikit. Lengkung sikit macam orang sedang rukuk. Supaya apa? Kalau kita buat straight si mayat tu, kita buat straight lagu ni mayat, ketika itu boleh tumbang ke belakang. Jadi nak buat lagu mana? Kita buat lekuk sikit. Muka kena dinding, disandarkan kepada dinding kubur. Kaki pun dia sandarkan kepada dinding kubur. Jadi buat lekuk lagu tu. Tengah ni bila kita lekuk, nak jatuh ke belakang tu susah sikit. Walaupun susah nak jatuh ke belakang, bila mana seseorang tu dalam keadaan rukuk, lebih kurang rupa rukuk lah, dalam kubur tu, tak sunat juga kita cover juga belakang ni dengan labinah. Bukan laban, bukan dengan susu, dengan labinah. Dengan apa? Batu, dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, dengan tanah yang berketul tu. Dan sunat juga kita letak di bawah kepalanya labinah. Selesai kat situ. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.